Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali bin Sis daripada Kolej Komuniti Keluang. Hari ini saya nak membentangkan tajuk kesesuaian kaedah dan elemen terhadap kerangka pembelajaran informal bagi tenaga khusus pendek di Kolej Komuniti. Okey, untuk permulaan sebagai perkenalan, Kolej Komuniti telah dilantik sebagai hub pembelajaran sepanjang hayat oleh Memorandum Jemaah Menteri pada 2005, di mana Kolej Komuniti diberi peranan untuk dan berusaha untuk mengupayakan masyarakat lokaliti ke arah meningkatkan aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap positif melalui pendekatan program khusus pendek yang dijalankan secara fleksibel. Seiring pelaksanaan, kompetensi tenaga pengajar perlu diperkasakan melalui pembelajaran informal. Justru itu, kaedah dan elemen pembelajaran informal perlu dikenal pasti dan sesuai diamalkan bagi pembentukan kerangka yang diperakukan sebagai panduan untuk tenaga pengajar khusus pendek di Kolej Komuniti 1 Malaysia. Penyataan masalah, pensyarah program sepenuh masa di Kolej Komuniti bertindak sebagai tenaga pengajar atau penyelaras khusus pendek mengikut garis panduan pelajaran sepanjang hayat 2017 Kolej Komuniti. Secara umumnya, tiada masalah apabila proses pembelajaran berlaku dalam bidang kepakaran tenaga pengajar. Namun begitu, akan menjadi isu apabila pembelajaran berlaku tanpa kepakaran dalam bidang dan hanya bergantung kepada minat, kecenderungan dan pengalaman lampau. Kebarangkalian berlaku adalah tinggi. Justru itu, bagi menjadikan ianya lebih dinamik, satu pendekatan pembelajaran informal diperkenalkan bagi melahirkan tenaga pengajar berkompetensi. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti kaedah dan elemen pembelajaran informal yang sesuai diamalkan oleh tenaga pengajar khusus pendek di Kolej Komuniti. Seterusnya, bagi menentukan kesesuaian kaedah dan elemen pembelajaran informal sebagai satu kerangka untuk diamalkan oleh tenaga pengajar khusus pendek di Kolej Komuniti. Persoalan kajian ini adalah, apakah kaedah dan elemen yang sesuai diamalkan oleh tenaga pengajar khusus pendek di Kolej Komuniti? Dan yang kedua, apakah aras kesesuaian kaedah dan elemen pembelajaran informal yang diterima dan sesuai diamalkan oleh tenaga pengajar khusus pendek di Kolej Komuniti? Sebagai ulasan kajian ini, mengharapkan akan dapat memberikan kepentingan dari aspek teoretikal dan praktikal terhadap yang pertama adalah kesedaran dan tanggungjawab tenaga pengajar sepenuh masa terhadap keperluan meningkatkan kompetensi kendiri untuk program khusus pendek dan kepentingan kerjaya individu. Yang kedua, dapat mengupayakan keyakinan dan kepercayaan pihak luar terhadap peranan Kolej Komuniti dari sudut impak dan pandangan masyarakat lokaliti khasnya. Yang ketiga, keperluan pihak pengurusan JPPKK dalam mewujudkan satu piawaian yang diperakukan sebagai garis panduan khusus bagi tenaga pengajar, program sepenuh masa dan juga program khusus pendek di Kolej Komuniti. Dan yang terakhir, menjadikan kajian ini sebagai asas kajian untuk pekaji-pekaji lain dalam mencari penyelesaian isu kompetensi tenaga pengajar khusus pendek menerusi pendekatan pembelajaran informal. Skop kajian ini adalah terdiri daripada responden daripada tenaga pengajar khusus pendek berteraskan keusahawanan daripada 23 Kolej Komuniti Zon Selatan yang dipilih untuk tujuan kajian ini sahaja. Ianya diandaikan sebagai mewakili tenaga pengajar di kesemua Kolej Komuniti di Malaysia di bawah unit pembelajaran sepanjang hayat. Reka bentuk kajian ini menggunakan kaedah gabungan Sequential Exploratory Method, Sequential Exploratory Design oleh Creswell 2003 dan Clark 2011, iaitu pendekatan kuantitatif yang disokong oleh data kualitatif.
Pendekatan kajian secara kuantitatif dibangunkan menerusi instrumen soal selidik berskala Likert 5 mata oleh Bond dan Fogg 2015. Data-data dianalisis menggunakan perisian Winstep version 3.69.1.11 menerusi pendekatan model pengukuran ras. Populasi dan sampel kajian ini dijalankan terhadap 120 responden terdiri daripada tenaga pengajar khusus pendek di Kolej Komuniti Zon Selatan yang terdiri dari 23 buah kolej komuniti hasil gabungan 3 negeri iaitu Negeri Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Daripada jumlah itu, seramai 20.8% daripada 120 responden sebagai sampel kajian rintis, sementara bagi populasi 79.2% responden sebagai sampel kajian sebenar. Jadual 1 menunjukkan dapatan analisis kaedah pembelajaran informal berdasarkan analisis dokumen terdahulu. Terdapat 5 pekaji terdahulu iaitu Cross pada 2010, Knowledge 2015, Svensson et al. Pada 2004 dan Conlon pada 2003, sementara Webstacker dan Cartwright pada tahun 2000. Pekaji-pekaji ini telah mengkaji hasil daripada pembelajaran informal menerusi bahan kajian, bertanya, bahan bacaan, pemerhatian, media elektronik dan lokasi rujukan. Secara umumnya, pekaji-pekaji ini menerima kaedah-kaedah pembelajaran informal yang dibentangkan terhadap kelima-lima elemen tersebut. Kita akan teruskan dapatan itu kepada proses temubual yang berikutnya, di mana terdapat 7 orang responden temubual yang kita telah temubual terhadap 6 kaedah yang dipersetujui sebelum ini. Dan kajian ini juga turut meneliti kepada elemen-elemen ataupun sub kaedah yang terdapat di 6 kaedah tersebut. Jadi secara keseluruhannya, ketujuh responden temubual telah bersetuju terhadap penemuan kaedah, iaitu 6 kaedah, dan 27 elemen yang telah dibentangkan, di mana kaedah-kaedah bahan kajian, bertanya, bahan bacaan, pemerhatian, media elektronik dan membuatkan masing-masing mempunyai elemen yang bilangannya tidak sekata. Rajah 1.0 menunjukkan analisis keseluruhan kesesuaian kaedah dan elemen-elemen terhadap pembelajaran informal yang ditemui. Kita dapat melihat bahawa 6 kaedah tersebut mempunyai elemen-elemen tahap persetujuan yang sederhana dan juga tinggi. Secara umumnya, tahap persetujuan oleh responden mendapati kesemua kaedah dan elemen telah dipersetujui pada tahap sederhana dan tinggi, dan kedua-duanya adalah mendapati pengukuran di mana elemen dan kaedah tersebut sesuai untuk diamalkan oleh tenaga pengajar kursus pendek untuk diamalkan dalam proses pembelajaran informal. Sebagai kesimpulan, analisis telah membuktikan bahawa kaedah dan elemen yang telah dikenal pasti tersebut sesuai diamalkan dalam pembelajaran informal oleh tenaga pengajar kursus pendek. Kaedah meningkatkan kompetensi kendiri menerusi pembelajaran informal ini berupaya mengatasi isu mengajar di luar bidang kepakaran. Namun demikian, peneguhan dari aspek teoretikal dan praktikal terhadap kesedaran dan tanggungjawab kepada tenaga pengajar terhadap kepentingan
kompetensi kendiri perlu diberi keutamaan. Usaha mengupayakan keyakinan dan kepercayaan pelanggan terhadap peranan KK dari sudut pandangan masyarakat luar harus diberi penekanan. Pihak pengurusan JPP KK wajar memberi perhatian khusus bagi membentuk satu piawai yang diperlakukan sebagai garis panduan bagi tenaga pengajar kursus pendek di kolej komuniti. Oleh itu, usaha murni dalam membantu meningkatkan kualiti kehidupan dan tahap sosioekonomi masyarakat lokaliti dapat direalisasikan seiring dengan kompetensi tenaga pengajar kursus pendek yang telah dipertingkatkan. Sekian, terima kasih.